إله إلا هو الحي القيوم أتوب إليه. بسم الله الرحمن الرحيم. إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم شأن الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أبي القاسم الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله رب العظيم والرسول الكريم والملائكة المقربين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. خذ بيدي قلت حيلتي أدركني. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. Alhamdulillah, pada pagi ini dalam sama-sama kita memanjatkan rasa syukur yang setinggi-tingginya kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang masih lagi memberi kesempatan pada kita semenjak daripada kita sampai hari itu sehingga ke hari ini dapat lagi kita berada di dalam majlis ilmu yang sudah pastinya nilaian majlis ilmu di Madinah, di Al-Madinah Al-Munawwarah, sudah tentu pahalanya, nilainya teramat tinggi dibanding di tempat selain daripada Makkah Al-Mukarramah. Kerana gandaan terhadap amal soleh di Makkah dan Madinah seperti mana kita maklum, maka semuanya diangkat nilainya pada sisi Allah Subhanahu Wa Taala di atas kemuliaan dan keberkatan Mekah dan juga Madinah. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Pada pagi ini tajuk kuliah kita ialah didikan terbaik anak di rumah dan sekolah, yang ditaja oleh grup infak Masjid Darasa 22 serta guru dan ibu bapa Tadika As-Safiyah. Jadi penaja kita pun mereka berebut juga untuk menaja majlis kerana mereka tahu nilainya besar. Maka beruntunglah mereka yang menjadi asbab kepada majlis ilmu yang kita dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk berada di dalamnya. Alhamdulillah. Moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala pilih mereka untuk datang ke tempat yang mulia ini, insya-Allah. Diberkati semua rezeki yang Allah rezekikan pada mereka. Allah mudahkan urusan mereka,
Allah tunaikan semua hajat-hajat mereka insya-Allah, dan jadikan anak-anak mereka anak-anak yang soleh dan solehah. Amin ya rabbal alamin. Didikan terbaik anak di rumah dan sekolah. Satu hadis saja dan sangat bertepatan dengan tempat yang kita duduk ni, iaitu Nabi sebut dalam sebuah hadis, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, allimu auladakum ala thalathi khisal, hubbi nabiyikum wa ali baitihi wa tilawatil Quran. Nabi sebut, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ajarkan anak kamu 3 perkara. Hubbi nabiyikum, yang pertama sekali mencintai nabi kamu. Wa ali baitihi, yang kedua mencintai keluarga nabi kamu. Yang ketiga ialah wa tilawatil Quran, ajar anak kamu suka membaca Al-Quran. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, di sini disebut didikan terbaik anak di rumah dan sekolah. Bagi mereka, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, yang beragama dan kuat agama, sekolah bukan sekadar formal di sekolah dalam sistem arus perdana, tapi sekolah juga ialah di rumah tempat kita membesarkan anak-anak. Maka sebab itu rumah ialah permulaan sekolah kita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Setiap yang melahirkan kita disebut dengan ummi. Disebut dengan ummi. Kita panggil mereka ibu. Mereka para ibu. Orang Arab sebut ummi. Dalam waktu yang sama, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kita dengar juga Nabi kita ummi. Nabi kita ummi. Tapi dengar orang terjemah, ummi Nabi kita ialah tak tahu membaca dan tak tahu menulis. Jadi ummi hak mak dan ummi hak tak tahu menulis tu sama ataupun tidak? Dia sebenarnya orang Arab, dia menamakan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, menamakan sesuatu mengikut sesuatu. Contohnya rahim. Rahim ibu. Pasal apa Allah Subhanahu wa taala menamakan tempat duduk anak dalam perut itu dipanggil rahim? Sebab Allah nak cerita begitulah rahim Allah kepada hamba dia. Bismillahirrahmanirrahim. Sebab tu manusia ni dan perasaan keibuan itu luar biasa. Sampai Tuhan letakkan dalam perut, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dalam perut, letak anak dalam perut ibu itu, Tuhan buh nama dia Rahim. Allahumma salli ala sayyidina. Begitulah Allah Subhanahu wa taala sejak daripada awal telah pun Allahumma salli ala sayyidina Muhammad menunjukkan rahimnya kepada kita dalam perut ibu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ada tak mak-mak yang mengandung anak protes, pasal apa aku nak beranak pula ni? Setiap orang kahwin semua nak beranak, dan bila mana dalam perutnya ada anak, sangat suka. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sangat suka. Bahkan penderitaan ataupun kesulitan yang dia tanggung dalam anak dalam perut tu, dia tak rasa pun satu penderitaan dan kepayahan. Sekalipun dia muntah, meloya dan sebagainya, teruk tu, tapi dia tak rasa semua tu satu yang memberatkan dia. Sebab rahim itu jadi lapik anak dalam perut dia. Jadi begitulah Allah Subhanahu wa taala Sayyidina Muhammad menamakan
orang menamakan mak kita Ummi? Pasal apa? Dan pasal apa orang yang tak tahu baca dan tak tahu menulis disebut dengan Ummi? Sebab dia sama. Ada orang keluar daripada perut mak reti baca dah, reti menulis dah? Tak ada. Mana semua yang keluar daripada perut mak tak tahu baca, tak tahu menulis. Maka orang yang tak tahu baca, tak tahu menulis disebut dengan Ummi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dan permulaan untuk melahirkan insan yang dibanggakan oleh Nabi SAW itu bermula daripada perut ibu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sebab itu kata ulama, al-ummu madrasatun in a'dattaha. Ibu itu sebuah sekolah, sebuah sekolah, sebuah madrasah. In a'dattaha, jika kamu mempersiapkannya sebagai sebuah sekolah. Maka sebab itu kita ni, bila mana anak kita kenan kat siapa-siapa, pertama sekali kena tanya, dia reti baca Quran tak? Kalau dia tak reti baca Quran, kalau alum kenan juga, bagi dia belajar Quran dulu. Sebab dia akan mengajar anak kita Al-Quran. Dia ni boleh nikah sallallahu alaihi Muhammad, sekalipun seseorang itu tak boleh baca Quran, tapi aib, sungguh mengaibkan seseorang ibu yang diamanahkan kat dia untuk mendidik anak tak reti baca Quran. Moga Allah lindung kita semua wujud sesuatu begitu dalam masyarakat dan dalam keluarga kita. Sallallahu alaihi wasallam. Amin. Okey. Dia ni sebelum anak tu dihantar pergi sekolah, dia kena disekolahkan dulu di madrasah ibu. Okey. Quran mesti pertama-tama sekali kena boleh baca Quran. Siapa nak jadi guru pertama? Ibu. Sebab ayah ni ghalibnya sallallahu alaihi wasallam ni situasi masyarakat kita yang awal-awal asal-asal. Yang pergi cari kerja, yang pergi cari duit ialah ayah. Yang duduk rumah bela anak mak. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Tapi zaman dah tukar dah. Pun macam tu sallallahu alaihi wasallam Muhammad jadikan guru pertama anak kita ialah kita. Sama ada ibu ataupun ayah. Allahumma salli ala sayyidina. Tapi kalau mak ayah tak ada ilmu, macam mana lepas nak bagi ilmu? Sudah pasti Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, segala-galanya bermula daripada rumah. Sebab itu kata ulama juga, in aradta an tanzura ila diyanatil usrah fanzur ila auladiha. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kalau kamu nak tengok agama sesebuah keluarga, kamu tengok anak-anaknya. Bila anak tu, anak ni image kita. Anak itu adalah rupa keluarga kita. Tentu ada contoh. Anak kita pergi rumah orang, ataupun orang main rumah kita. Bila anak kita ni orang main rumah kita ataupun kita pergi rumah orang, budak-budak ni pasal nak tunjuk perangai. Dan kita kena pesan lah, sagi pergi rumah orang ni kena panggil macam ni, jangan duduk lari, duduk diam-diam, sengap-sengap. Ni mak yang memudayakan pendidikan dalam rumah, dia pesan. Lepas tu pula kalau orang main rumah, mak pesan, sagi keluar salam. Pasal apa? Sebab nak biasakan kenal, tu kawan mak, tu kawan ayah. So bila mana kita mati, mak ayah meninggal, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, peluang untuk membuat kebaikan kepada ibu ayah tetap berterusan selagi mana ada kawan-kawan mak, kawan-kawan ayah. Kadang-kadang orang ni dia tak, kita tanya siapa tak balik kampung, tak ada siapa lah ustaz, tak ada siapa dah, maksudnya tak ada mak ayah, tapi dia masih ada kawan-kawan mak, kawan-kawan ayah.
Kalau kita biasa bagi 200 bulan kat mak ayah kita balik kampung, kita ziarah kawan-kawan mak, kekalkan bagi 200 bulan, ataupun 200 tu bagi pada kawan-kawan mak, kawan-kawan ayah. Tu cara berbakti pada orang tua lepas mereka mati. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, tu dia panggil didikan. Didikan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi kalau mak ayah tak ada ilmu, tak mengaji, macam mana dia nak bagi ilmu? Macam mana dia nak mendidik? Lepas tu kita pesan dah, satgi orang main, satgi buat panggil elok, salam dulu. Lepas kawan-kawan mak ayah main lagi, salam dulu. Lepas tu Sayyidina Sayyidina Muhammad, kawan-kawan kita pun sampai, dia keluar salam. Satgi dia main habaq apa tau, mak dia goncang mak tau. Sagilah mak dia buat panggil lah. Mak kita dulu dia kuti halus tu, dia kuti mak kita dulu. Mak ni tak tahulah. Sallallahu alaihi wasallam. Dia kuti halus kuasa. Masa tu faham, masa kena kuti tu masuk pelan-pelan ya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, maka bahawasanya, fahamlah bahawasanya kemenjadian kita ni sebab mak kita. Sebab mak kita. Sebab ayah kita. Dan Tuhan pun letak kedua-dua mereka ni sama badan. Kalau ayah cengih, mak tak dah. Kalau mak cengih, ayah tak dah. Kalau dua-dua cengih, habis anak-anak. Sallallahu alaihi wasallam. Ayah saya, rasa tak pernah pukul. Tapi mak habis. Mak tu singa. Sallallahu alaihi Muhammad. Jadi, tuan-tuan muslim dan muslimat mata Allah sekalian, jadi didikan bermula daripada rumah. Dan didikan daripada rumah ni, bila pergi sekolah, cikgu pun tahu mereka ni keluarga mereka ni kuat agama ni, mak ayah ni pandai didik ni. Jadi terselah didikan di rumah itu di sekolah. Bila pergi sekolah, cikgu mudah ya tengok budak tertib, budak yang budi perketi elok. Sallallahu alaihi Muhammad. Kata cikgu nak lantik dia ni ketua kelas. Nampak dah, sebab sekolah itu bermula daripada rumah. Tu yang kata ulama, al-ummu madrasatun in a'data. Ibu itu ialah sebuah sekolah kalau kamu telah mempersiapkan dia sebagai sebuah sekolah. Maknanya nak kahwin dengan siapa-siapa, tengok boleh tak mendidik anak di rumah. Alhamdulillah. Kalau kita ambil orang biasa-biasa, dia didik anak cara dia lah. Saya pernah duduk dalam satu taman. Taman tu mula-mula kami duduk, taman tu taman kos rendah. Dia ikut taman, orang kos rendah mentaliti tarang ni, orang kos sederhana tarang ni, orang yang elit macam tu. Jadi kita pun pergi duduk. Mereka ni orang kos sederhana ni daripada kampung. Daripada kampung pakat duduk seronok, malam-malam seronok lah, buat pelenggak tu. Tak buat pelenggak, pelenggak haban cicah geram belacan. Malam-malam duduk okey, seronok lah, pakat cicah geram belacan, nampak semua ni bersembang. Bila bersembang, dia mula kata kat orang, benda mula dibuat tajuk soalan syamat. Lepas tu tu mula nak keli. Lepas tu subhanallah, tak ada dah dia pelanggap kat keli dia. Sampai ke peringkat masalah Sayyidina Muhammad, sampai ke peringkat seseorang tu, perempuan, dia cemburu kepada kawan dia masalah Sayyidina Muhammad, yang suami kawan dia tu duk rajin bawa dia keluar petang. Suami dia tak rajin bawa keluar petang, keli dengan kawan tu. Apa pasalnya tu? Itu punya mentaliti. Jadi kalau kita masalah Sayyidina Muhammad,
Nak didik anak, cari ibu yang memiliki ilmu agama. Sebab Nabi kata taribat yadaka, untung kamu, kata Rasulullah, kalau kamu pilih yang beragama. Nabi kata kalau pilih isteri, orang pilih isteri 4, lihasabiha, limaliha, walijamaliha, keturunan dia, harta dia, kecantikan dia. Tapi Nabi kata kalau tak ada agama yang paling penting, taribas yadaka, hang untung besar, kata Rasulullah. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang mata Allah sekalian, jadi begitulah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kepentingan memilih ibu kepada anak kita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka sebab itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan orang perempuan ialah ladang. Dalam Quran Tuhan sebut fa'tu harthakum anna syi'tum, datangi ladang kamu ikut suka kamu. Orang Yahudi Madinah ni, dia kata anak-anak yang dilahirkan juling itu sebabnya suaminya menjimak daripada belakang. Al-Quran menempelak orang Yahudi Madinah. Kata Allah, fa'tu harthakum anna syi'tum, datangi isteri kamu ikut suka kamu, isteri kamu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nampak tak? Fa'tu harthakum. Al-Quran tak kata fa'tu nisa'akum, tapi fa'tu harthakum. Hartha tu benar ladang. Datangi tempat semayan kamu, ladang kamu, ikut suka kamu. Makna orang perempuan kalau terbaiknya ialah pada diri dia. Contohnya, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, biji benih yang hebat sekalipun kita import masuk Malaysia, tapi kita semai di tempat yang tanah yang tak sesuai, mati. Bahawa sekalipun elok semayat di biji benih tu, maknanya nak kahwin, cari isteri yang terbaik, ladang yang terbaik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sebab dia nak didik anak kamu. Didik ni dia bukan mula lepas berkahwin. Sebelum kahwin tu kena baik dah. Sallallahu Sayyidina Muhammad. Maka berimpunlah yang baik dengan baik, suami yang baik, isteri yang baik, mahal anak yang terbaik. Sebab itu Allah sebut at-tayyibatu lit-tayyibin wat-tayyibuna lit-tayyibat. Orang perempuan yang baik ialah untuk orang laki-laki yang baik. Orang laki-laki yang baik ialah untuk orang perempuan yang baik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bila berkahwin itu jodoh, dah berjodoh, dia ni baik, dia ni baik, lepas tu bertemu jodoh, berkahwin. Bila berkahwin, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, bila berkahwin, Islam ambil kira sangat. Sewaktu mana berlaku, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, hubungan suami isteri, sewaktu keluar mani tu, waktu tu seorang tu ingat pada Allah, kalau hak tu akan jadi asbab zuriat dia, akan jadi anak yang soleh, akan jadi anak yang solehah. Sebab tu guru saya sebut, seseorang awliya itu hadir ke hadrat Allah sekalipun berjima. Hadir ke hadrat Allah sekalipun berjima. Tentulah waktu yang paling penting. Sebab itu Islam ajak nak baca doa apa dan sebagainya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka subhanallah, kemudian bila dah lekat, bila dah lekat soalan sayyidina Muhammad, dia lekat ni dalam tempoh 4 bulan 10 hari. Bila 4 bulan 10 hari, maka dia tiupkan roh ke dalam rahim. Waktu tu ibu-ibu akan rasa macam benda tu bergerak. Hari tu tak bergerak, bergerak.
Gerak tu dia kena abang kat abang dia dah. Abang bergerak dah ni. Apa bergerak? Ni bergerak ni. Oh, dia gerak dah. Waktu tu kena buat apa? Ambil wuduk, mayang sunat, hajat. Nak anak jadi apa? Ada seorang tu, dia dengar petua Tok Guru, mayang hajat dalam bilik anak dia. Sahabat Sayyidina Muhammad. Lepas tu nak angkat tangan, tak tahu minta apa. Tengok-tengok di lemari anak ada gambar orang putih. Minta ID macam tu. Kelak macam tu. Tuan-tuan betul tengok apa tuan-tuan dia kata apa. Sallallahu Sayyidina Muhammad. Jadi kelak macam orang putih tu. Tu tempat, mana tempat yang mustajab kita minta ialah pada saat anak bergerak lampu. Kalau tak ada ilmu, boleh buat macam tu? Tak ada. Sedangkan waktu tu waktu yang sangat mustajab tu. Lagi sama-sama solat hajat. Minta Allah bagi kat kita anak yang kita nak macam mana. Minta anak 3 perkara ya. 3. Minta anak ni 3 perkara kita nak minta. Yang pertama minta ilmu. Yang kedua masalah Sayyidina Muhammad. Yang kedua, yang pertama minta ilmu. Yang kedua minta yang pertama minta agama, yang kedua minta ilmu, yang ketiga minta berakal. Kalau saya garapkan semua, ya Allah Tuhanku, jadi kalau anak-anakku la kena tambah sikit, dah ada cucu, ya Allah bagilah, ya Allah Tuhanku, anak cucuku jadi anak yang soleh, solehah, ulama, lagi cerdik. 3 perkara. Simpulkan terus. Jadi ke anak aku anak yang soleh ataupun soleha, ulama, lagi cerdik. Jadi subhanallah, kalau Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, kita ada anak yang soleh dan soleha, tu permata hidup kita. Hak tu yang dalam doa yang Allah dalam Quran tu, Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun. Ya Allah Tuhanku, jadikanlah isteri-isteri kami, anak-anak kami jadi qurrata a'yun, penejuk mata hati kami. Allahumma salli ala sayyidina. Jadi penejuk mata hati kita, seronok tengok depa. Tak timbulkan masalah pada kita. Tuan-tuan, jadi sehinggalah anak ni membesar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Waktu mengandung tu, ni pesan pada anak cucu kita. Bagi anak kita, menantu kita, dalam tempoh mengandung, khatam Al-Quran 3 kali. Ada seorang kawan saya, waktu tu kami masih di Mesir, Saudara Sayyidina Muhammad, dia kahwin dulu. Lepas tu bila isteri dah melahirkan, kita pun pergi ziarah lah. Bila pergi ziarah, dia kata, nah, nak bagi ke entah ni. Kita pun pegang menangis. Bila menangis, dia kata, entah baca Quran. Baca Quran, budak tu diam. Saya kata, Masya Allah, nak entah. Ana, dia kata, isteri ana, kami, Musa'ala Sayyidina Muhammad, dalam tempoh isteri mengandung, khatam Al-Quran 3 kali. Tu maknanya nak bagi sesuai dengan Quran tu. Salah, nak bagi jadi Ahlul Quran. Lepas tu dia sendiri 10 malam takhir Ramadan tu beriktikaf di masjid, niat anak jadi orang soleh. Tu kena usaha macam tu. Sebab itu ada satu ulama, Saudara Sayyidina Muhammad, orang tanya dia kuat qiyamul lail, kuat ibadat, daripada anak dia celik sampai kenal dia, sampai anak tu besar, duk tengok ayah tu macam tu lah. Jadi anak bila dia besar, dia tanya, ayah pasal apa ayah suka semayang? Allah SWT dia reti lah, dia tanya, pasal apa ayah suka semayang? Untuk cik, untuk hang lah, kata ayah. Maknanya kesolehan kita tu menjadikan anak-anak kita orang soleh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kesolehan kita tu menjadikan anak-anak kita orang soleh.
Atau masa main doa ulama daripada Syria ke madrasah kami di Kuala Nerang. Dan saya pun bawa dia jalan ke cawangan-cawangan kita di seluruh Malaysia. Pergi ke Sabah, Lantan dan sebagainya. Waktu tu belum darsa lagi, waktu tu Darul Hadis. Bila melawat banyak sekolah-sekolah madrasah tu, cawangan. Dia kata senang lah buka sekolah tu. Masalah Sayyidina Muhammad. Kata ulama tu, dia kata masalah Sayyidina Muhammad. Kata lepas dua orang ni, ayah mesti orang soleh. Berpandukan kisah dalam suratul Kahfi, wa kana abuhuma salihah. Anak yatim ni yang nak reban dia punya tembok tu didirikan balik oleh Nabi Allah Khidir alaihissalam. Masalah Sayyidina Muhammad. Nabi Allah Musa kata, pasal apa nak tegak balik? Kita nak tumpang tidur di kampung mereka pun mereka tak bagi. Suruh tidur luar kampung. Kata Nabi Allah Khidir alaihissalam, ni anak yatim. Kalau biar reban tembok ni disimpan di bawah tanah ni, masalah Sayyidina Muhammad, ialah harta benda mak ayah dulu. Jadi lepas kalau kita tak tegak balik, hilanglah hak dia pun. Jadi sebab ada orang yang boleh tolong memudahkan urusan kita, ialah kerana ayah kita orang soleh. Ayah kita orang soleh mudahkan semua urusan kita. Begitulah juga kalau kita orang soleh, kita pula memudahkan semua urusan anak-anak kita, insya-Allah. Ya subhanallah, sallallahu Sayyidina Muhammad. Maka tuan-tuan, maka anak ni membesar. Secara umumnya didikan ini Nabi kata 3 perkara. Nak buat apa? Nak didik anak tu nak buat apa? Nak didik macam mana? Nak buat pergi ke arah mana? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Yang pertama Nabi kata, ajarkan anak kamu 3 perkara. Yang pertama, hubbi nabiyikum, mencintai Nabi kamu. Jadi tuan-tuan, macam mana cara kita nak didik anak-anak supaya kasih kat Nabi? Bagi hidup cara Nabi. Kita kena abang, Nabi makan macam ni, Nabi pakai macam ni. Soalan Sayyidina Muhammad, Nabi nak makan begini, adab makan macam ni, tidur macam ni, pakai macam ni Nabi tak suka. Hatta ni, atas kepala ni, pakai kepiah ni. Ada orang mungkin dianggap tak besar. Ada orang mungkin dianggap tak besar pun kepiah atas kepala. Tapi bagi didikan Islam sangat penting. Kalau ada hak ni terjaga agama dia, sallallahu alaihi Muhammad, biarlah orang panggil tok lebay pun Allah. Tapi nak kata guru saya, lebay ni bukan sembarangan. Tok lebay, boleh. Tok lebay. Lebay dulu hejah tok guru lah, lambaya. Lebay. Tok lebay. Bukan sekat lebay, tok pula. Tok lebay. Sallallahu alaihi Muhammad. Maknanya bukan sembarangan tu. Lebay ni mana apa? Lebay ni istilah kepada orang alim yang tak pergi Mekah dulu-dulu lah. Tok lebay tu, tok nakan saya seorang, pakai serban sangat cantik, kemah, tapi tak pernah main Mekah, tapi mengajak buat haji macam pergi Mekah dah. Dia lebay. Kata guru saya, lebay ni, lam tu apa? Lam tu mana lurus. Lurus orang betul, tak reti kelentor orang. Ba, baik, ya, yakin. Tu nak buh. Lebay pun orang Melayu ambil kira. Nak buh apa? Lurus, baik dan yakin. Sallallahu Sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, jadi ajarkan anak kamu 3 perkara, mencintai Nabi kamu. Lepas tu anak-anak kena tanam kat dia apa? Pegang tasbih. Hak ni ke? Masalah Sayyidina Muhammad. Hak tu ke?
suka berselawat. Jadi alhamdulillah, satu yang kami aplikasi pada anak-anak, tanya dulu, cukup 1,000 lagi, cukup 1,000 lagi, cukup 1,000 lagi, sampai lepas jadi bila selawat banyak, cinta tu demai, kasih tu demai, cinta pada Nabi kamu sallallahu alaihi Muhammad. Masalahnya hari ni, bila dia tak cinta kat Nabi, cinta hak lain, dia suka pada hak lain. Tu Nabi suruh dan bercerita tentang kisah-kisah Nabi. Dan hari ini dah ada satu pendekatan yang mudah bagi anak suka qasidah. Sallallahu alaihi Muhammad, puji-puji Rasulullah. Itu penting. Tanam anak kamu 3 perkara. Yang kedua, mencintai ahli keluarga Nabi kamu. Jadi mak ni itulah dia kena ada ilmu, dia kena cerita tentang Sayyidina Aisyah, Sayyidina Ali, Sayyidina Fatimah, Sayyidina Khadijah. Bila dia tak ada ilmu, dia tak ada ilmu, jadi nak cerita apa? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dia kena cerita, dia kena cari cerita-cerita untuk anak-anak lebih kenal keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan terakhir sekali, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Nabi sebut wa tilawatil Quran, ajar anak kamu suka membaca Al-Quran. Sebab itu hari ini sudah berlaku satu ajakan paradigma yang sangat besar. Masyarakat kita sudah cari tahfiz untuk anak-anak, dihantar untuk hafal Quran. Kadang-kadang ada tahfiz berulang tiap hari hafal Quran di sebuah. Sebab kita di pondok, di rumah ngaji darsa kita di tanduk tu, konsep tahfiz. Maknanya anak-anak kita depa main musalah Sayyidina Muhammad berulang, lepas tu balik tidur di rumah. Esok main pula. Harapan kita, moga-moga mereka teringin nak jadi hafiz, mereka nak jadi orang yang menghafal Al-Quran. Bila anak-anak kita hafal Quran, untung kita. Kalau orang buat setiap rumah sebuah komputer, kita kena buat setiap rumah seorang hafiz. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Orang yang hafal Quran 30 juzuk dapat memberi syafaat kepada ahli keluarganya 10 orang yang sudah wajib masuk neraka. Jadi Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi tuan-tuan, itulah bila dia duduk di tahfiz dengan harapan kita duduk ulang Quran, dia suka baca Quran. Harapan kita. Tapi tuan-tuan jangan lepas pi hantar tahfiz tanpa doa. Doa kena iring. Cabaran besar anak-anak hafal Quran bukan mudah. Kalau kita tak iring dengan doa, tak jadi. Waktu masa saya mengajar di sebuah sekolah agama, pelajar ni dia hafal Quran di Kelantan. Dia dah hafal 29 juzuk. Sallallahu alaihi Muhammad. 1 juzuk lagi nak habis. Anak dia tak mau habis dah. Akhirnya ramailah ke sekolah agama tu bagi tahu, ustaz, anak saya ni dah hafal 29 juzuk. Lagi sejuzuk ustaz, tak mau habis dah ustaz, tak mau hafal dah. Tak mau sungguh-sungguh. Tu katakan tak mau tu. Habis. Dan bila waktu PKP baru ni ialah benda yang realiti dalam tahfiz di seluruh Malaysia. Bila PKP ni had buat syarah Quran tu, yang nak buat syarah Quran sallallahu alaihi Muhammad, daripada mengulang sejuzuk sehari sampai 2 juzuk, 3 juzuk, 4 juzuk, 5 juzuk, sehari 5 juzuk, nak naik lagi 6 juzuk, 7 juzuk, sampai nak buat syarah Quran. Sikit lagi tiba-tiba PKP. Bila PKP duduk di rumah, bila duduk di rumah sallallahu alaihi Muhammad, ancamannya handset. Akhirnya subhanallah, bila handset tu lebih, nak apa ke ustaz pun tak mana aja. Tuan-tuan, akhirnya pelajar yang nak buat Quran tu, bila 2 tahun PKP sallallahu alaihi Muhammad, pelajar tu tak mau balik ke madrasah dah. Tu katakan ancaman kepada zaman yang kita duduk ni. Susah sebenarnya. Sebab tu ada satu madrasah di Indonesia. Anak-anak ni sebelum mereka hafal Quran sallallahu alaihi Muhammad,
mereka terlebih dulu kena baca Quran 40 kali khatam. 40 kali khatam ni bukan hang baca 40 kali khatam abang. Sebelum hafal Quran 40 kali khatam, bukan macam tu. 40 kali khatam ni disupport, ditengok oleh ustaz. Mana ustaz teruk juga ah. No. Kalau suruh mengapai, lepas tu ustaz dia tanya, habis 40. Mudahlah macam tu. 40 ustaz kena duduk dengan dia 40 kali khatam Quran. Pasal apa? Yang pertama nak baiki bacaan. Kalau baiki bacaan 8 kali pun dah cukup. Makhraj huruf dan sebagainya, tajuk dan sebagainya. Tapi 40 kali apa tujuannya? Supaya anak tu dia jadi cinta pada Al-Quran. Sampai jadi candu, mencandui Al-Quran. Bila Quran ni dalam hati, mengapai cepat. 7 bulan habis hafal Quran. Walaupun kita kata Allah kesian lah ustaz, dia nak hafal Quran dah, baca 40 kali jenuh lah. Sebenar-benarnya 40 kali itu menyebabkan lekat di hati Quran. Para pelajar yang 40 kali khatam Quran ni, bila hafal Quran 7 bulan dah ataupun 6 bulan mereka dah boleh menghafal Al-Quran. Quran masuk terus. Lepas tu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, bila mana Quran ni bila menghafal dia kena ulang. Masalahnya menghafal tu mudah, nak ulang tu susah. Jadi para pelajar yang 40 kali khatam Al-Quran dan mereka hafal lekat dalam hati 6 bulan Al-Quran, mereka tak boleh perengang dengan Quran. Macam kita tak boleh perengang dengan handset. Tu hikmahnya. Sebenarnya perkara ni adalah satu perjuangan yang sangat besar Rasulullah Sayyidina Muhammad yang mesti berlaku di pendidikan di rumah dan juga di sekolah. Tuan-tuan, sebenar-benarnya pelajar ni dia cerdik bila benar dia hafal Quran. Cuba tengok anak-anak kita yang hafal Quran, mereka ambil SPM, mereka dapat terbaik daripada orang lain yang mengaji daripada awal lagi. Allah Sayyidina Muhammad. Tu Quran. Hari ni kita nak jadi macam-macam. Nak jadi Ibu Sina lah, Al-Bairuni lah, apalah. Quran tak apa, nak jadi macam mana? Mereka dulu-dulu kebiasaan mereka tu sebab mereka mula dengan Quran. Sebab tu sekolah apapun, Rasulullah Sayyidina Muhammad nak jadi apapun dia kena mula dengan Quran. Contoh sekolah sukan Bukit Jalil contohnya. Kan? Sampai hari ini kita tak dengar lagi lah sesuatu yang kita boleh kata kita bangga. Kalaulah sekolah sukan nak pergi sampai satu peringkat dunia, dia kena bagi lepas tu hafal Quran tu. Dia kena mula dengan Quran. Bahkan sekolah agama pun kalau tak ada manhaj silibus Al-Quran, anak pelajar kita tak pergi tahu mana pun. Nak bagi pelan-pelan cerdik, dia kena mula dengan Quran. Quran ni kalau tengok lah, kita tengok kajian orang lah, kajian Allahumma salli yang telah dibuat Rasulullah SAW. Otak ni bila mana dia hafal Quran, dia bersinar. Hatta ada orang yang menternak ayam. Menternak ayam bagi dengar Quran ya. Bukan dah awak tak mau dengar, bagi ayam dengar. Masyaallah. Jadi bagi dengar ayat Quran tu. Mana pertumbuhan ayam ni luar biasa. Masyaallah Sayyidina Muhammad. Dagingnya luar biasa sebab didengarkan padanya Al-Quran. Tu ayam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi subhanallah, maka dia mesti menjadi suatu yang mendasari sistem pendidikan negara. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kita ni buat pisah-pisah. Han hafal Quran sekolah agama, han hafal Quran di tahfiz lah. Arus perdana tu sendiri kena modal dengan Quran. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. No? Ada satu sekolah madrasah, saya pernah ziarah Masalah Sayyidina Muhammad. Pondok ni, dia pondok. Tapi kita bila sebut pondok, kita faham yang mengaji pondok tu orang tua-tua, veteran lah. Duduk di pondok mana pun dia mesti kena ada silibus Quran. Orang tua-tua tutup kita lepas hari lepas mengaji Quran. Sampai ke peringkat Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad,
mereka dah melepasi pembacaan Al-Quran, mereka dah mula hafal Quran. Orang tua-tua hafal Quran, waktu budak-budak dapat tak terapai, bila tua hafal Quran. Maknanya Quran tak boleh berenggang dengan kehidupan kita. Jadi macam hari inilah, bila mana Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, nak suruh hafal Quran, dia suruh pergi sekolah agama, nak suruh pergi ulul albab, nak suruh pergi tahfiz. Sallallahu sayyidina Muhammad, sebenarnya pembahagian itu dibuat oleh sekular. No? Sekular yang misahkan di antara agama dan kehidupan. Dia sekolah agama aja. Sebenarnya di sekolah sistem arus perdana pun dia mesti mendasarinya ialah Al-Quran. Hari ini kita harap akan berlaku perubahan. Kita haraplah. Contoh pembelajaran di sekolah, kata-kata macam Seriti. Ini satu perkembangan yang terbaik untuk umat ni. Seolah ada Seriti, sekolah rendah kita ni, Saudara Sayyidina Ahmad, dia mengaji tapi dia tak boleh nak relate dengan Al-Quran. Mengaji sains terpisah dengan Al-Quran. Bila ada Seriti, silibus sama. Oh, ada dalam Quran ada hak ni. Tu kebaikan dia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Lepas tu dah selesai Seriti ni, kita harap nanti ni ada semiti pula, sekolah menengah pula, ada kelangsungan ngaji ilmu dunia tapi ada Al-Quran sampai ke perguruan universiti. Siapa nak buat semua ni? Maknanya satu tenaga yang besar kena menuju ke arah tu. Jangan terpisah di antara dunia dan akhirat. Contoh di Mesir orang yang masuk kuliah tib, kuliah kedoktoran, dia mesti hafal Quran. Itu keuntungan. Sebab itu mereka yang masuk bidang-bidang apa pun, bidang pertanian ke dan sebagainya, mereka ada support yang besar, iaitu daripada Al-Quran yang mereka hafaz. Hafaz satu, silibus tu mesti sama dengan yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, iaitu bersumberkan kepada Al-Quran, bersumberkan pada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di muslimin dan muslimat, rahmat Allah sekalian, saya ingat sekat tu dulu kuliah kita pada pagi ini. Hari ini hari Khamis, ala Sayyidina Muhammad, esok hari Jumaat. Jadi kita sudah pun mendekati saat-saat kita nak berpisah dengan Nabi, dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan insya-Allah, jadi dalam taklimat umrah nanti insya-Allah kita akan memperingati berkenaan dengan tawaf wada' dan syarat-syarat ziarah wada' dan syarat-syarat dia, dan juga perkara yang berkaitan nanti bila mana kita nak masuk Mekah insya-Allah. Bila Haji taklimat? Baik, insya-Allah. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma nawwir qulubana hidayatin, Allahumma nawwir qulubana hidayatin, Allahumma nawwir qulubana kama nawatal arda binuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin.